Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Habibah Artini binti Ramli dari Universiti Malaysia Sabah akan membentangkan artikel saya yang bertajuk Amalan Menyambut Kelahiran Etnik Suluk di Daerah Kudat Sabah menurut Perspektif Adat dan Syariat. Berikut merupakan abstrak kajian ini, iaitu etnik Suluk merupakan salah satu etnik di Sabah yang mempunyai adat resam tersendiri, termasuklah dalam menyambut kelahiran, di mana amalan ini diwarisi dari nenek moyang. Jadi kajian ini bertujuan untuk meninjau amalan menyambut kelahiran tersebut dalam kalangan etnik Suluk mengikut perspektif adat dan syariat. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif menerusi kaedah temu bual dan informan kajian adalah masyarakat etnik Suluk seramai 11 orang yang menetap di daerah Kudat Sabah walaupun etnik Suluk lebih tertumpu di kawasan pantai timur Sabah. Tujuan kajian ini dilakukan di Kudat adalah untuk mendapat dapatan kajian yang lebih pelbagai dan hasil kajian mendapati sebahagian amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat ada yang selari dengan syariat Islam, manakala sebahagian lagi adalah bercanggah dengan syariat Islam. Jadi kajian ini diharap dapat membuka ruang untuk mengubah suai adat tempatan, khususnya dalam menyambut kelahiran agar selari dengan aspek kepatuhan syariat dan ajaran Islam. Sebagai pengenalan, etnik Suluk ini merupakan salah satu kelompok etnik yang terdapat di Sabah dan memiliki status bumi putra. Sebagaimana yang diketahui, asal-usul etnik Suluk adalah dari Kepulauan Zulu yang berada di bawah naungan Kesultanan Zulu. Jadi pertapakan etnik Suluk serta pengaruh Kesultanan Zulu di Borneo Utara, kini Sabah, terbukti dengan adanya beberapa penempatan awal yang menggunakan bahasa Suluk sebagai bahasa ataupun sebagai nama sesebuah penempatan. Dan etnik Suluk di Sabah memang mempunyai hubungan dengan etnik Suluk yang datang dari Filipina, tetapi perbezaannya adalah etnik Suluk di Sabah telah bermula pertapakan mereka sebelum pembentukan Malaysia lagi. Jadi, batasan ini membezakan etnik Suluk yang menetap di Sabah dari peringkat awal dengan etnik Suluk yang datang ke Sabah pada era tahun 70-an ketika berlaku krisis politik di Filipina, dan etnik Suluk ini juga di Sabah dikenali sebagai Tausug. Mereka beragama Islam dan menggunakan bahasa Sug atau bahasa Tausug sebagai bahasa pertuturan dalam kalangan mereka. Tujuan kajian ini adalah meninjau amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat Sabah menurut perspektif adat dan syariat. Jadi persoalan kajian adalah bagaimanakah adat dan amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat Sabah? Dan yang kedua, adakah amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat Sabah memenuhi tuntutan syariat? Manakala objektif kajian adalah yang pertama, meninjau adat dan amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat Sabah. Dan yang kedua, mengenal pasti amalan menyambut kelahiran etnik Suluk di daerah Kudat Sabah dari aspek kepatuhan syariat. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif menerusi kaedah temu bual dan informan ditetapkan dari kalangan orang-orang yang berpengalaman dengan adat etnik Suluk berusia dalam lingkungan 43 tahun sehingga 79 tahun yang boleh memberikan maklumat yang diperlukan untuk dapatan kajian. Jadi segala butiran percakapan dan dapatan yang diperolehi adalah merupakan pandangan serta pengalaman para informan sepenuhnya serta tidak mewakili pandangan mana-mana pihak ataupun kepentingan tertentu. Perbualan sepanjang temu bual adalah dalam logat Sabah dengan lenggok etnik Suluk, namun dapatan kajian ditranskripsi ke dalam bahasa Melayu. Dalam menjalankan kajian ini, terdapat beberapa kekangan dan limitasi yang dihadapi oleh para pengkaji, antaranya adalah kesukaran untuk mencari bidan kampung yang terlibat secara langsung dalam proses kelahiran, dan yang kedua, para pengkaji tidak dapat melakukan pemerhatian dengan cara penglibatan penuh bersama para ibu yang baru bersalin ataupun sedang berpantang kerana semasa kajian lapangan dijalankan, negara kita masih berada dalam situasi pandemik. Jadi, pengkaji mengatasi perkara ini dengan menemubual 11 orang informan yang berpengalaman
tentang adat resam etnik suluk seperti yang dinyatakan tadi, dan pengalaman tersebut membolehkan pengkaji sedikit sebanyak mendapatkan maklumat tentang amalan menyambut kelahiran etnik suluk di daerah Kudat Sabah, kerana tidak banyak juga kajian literatur yang membincangkan tentang amalan ini, khususnya yang melibatkan etnik suluk di Kudat Sabah. Dalam literatur kajian, pengkaji menyentuh serba sedikit mengenai aspek uruf dan adat menurut perspektif syariat, di mana ia adalah mempunyai takrifan yang sama, namun berbeza dari segi penggunaan istilah. Uruf ni adalah sesuatu yang dilazimi oleh masyarakat dari perkara-perkara keduniaan yang tidak dilarang oleh syariat, sama ada perkataan, perbuatan ataupun larangan. Ia terbahagi kepada dua kategori, iaitu uruf yang selari dengan syariat Islam, uruf sahih, dan uruf yang bercanggah dengan syariat Islam, uruf fasid. Adat pula ditakrifkan sebagai perbuatan yang dilazimi oleh mana-mana individu atau masyarakat berasaskan rasional berulang kali, tanpa sebarang bebanan. Jadi dalam hal ini adat lebih umum dari uruf. Secara umumnya, adat dan tradisi dalam sesebuah masyarakat diterima dalam Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan nas dan akidah, tidak menyebabkan kemudaratan dan membawa kepada kemaslahatan. Jadi dalam amalan menyambut kelahiran, dalam kalangan etnik suluk, segala amalan yang harus adalah dikategorikan sebagai uruf yang sahih, segala amalan yang haram pula dikategorikan sebagai uruf yang fasid. Menyentuh tentang amalan kelahiran menurut Islam, Islam telah menggariskan beberapa sunnah ketika menyambut kelahiran, antaranya adalah berdoa ketika anak baru saja dilahirkan dengan doa yang didoakan oleh Ibu Maryam kepada anaknya Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Azan dan iqamat diperdengarkan kepada bayi berkenaan sebagai sebahagian dari pendidikan tauhid dan akhlak. Disunatkan juga menamakan bayi ketika pagi hari selepas kelahiran bayi sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Maryam. Memberikan nama yang baik kepada bayi, kerana nama yang baik adalah seperti Siti Maryam. Manakala untuk bayi lelaki adalah seperti Ibrahim, Abdullah, Abdul Rahman dan Al-Munzir. Mentahnik anak-anak atau mentahnik bayi menggunakan tamar atau sesuatu yang manis seperti madu atau air sahaja. Dan Islam juga turut mensunatkan sembelihan akikah sebaik saja bayi berumur 7 hari dan cukur kepala bayi. Kajian mendapati adat menyambut kelahiran dalam kalangan etnik suluk bolehlah dikategorikan kepada dua peringkat, iaitu adat sebelum dan selepas kelahiran. Amalan adat-adat sebelum kelahiran lebih tertumpu kepada adat-adat penjagaan ibu dan bayi dalam kandungan. Juga amalan agar mudah bersalin, manakala adat-adat selepas bersalin yang sering diamalkan lebih memberi fokus kepada adat-adat untuk pemulihan kesihatan bayi, penjagaan diri dan juga adat-adat lain. Jadi di situ adalah dapatan dari informan yang pertama dan kedua. Diikuti dengan dapatan dari informan yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Sekarang dipaparkan pula dapatan dari informan yang ketujuh, ke-8 dan ke-9. Serta dapatan dari dua orang informan yang terakhir, iaitu informan yang ke-10 serta informan yang ke-11. Secara keseluruhan, analisis dapatan kajian menunjukkan terdapat beberapa adat yang tidak menepati syariat dalam amalan menyambut kelahiran etnik suluk, iaitu yang pertama acara melenggang perut, tidak boleh melangkah tali perahu dan tidak dibenarkan menyangkut tuala di bahu, bayi akan digunting umur menggunakan kelapa muda. Jika berlaku gerhana bulan semasa mengandung, ibu akan diarahkan untuk mandi di lesung. Manakala apabila ibu melahirkan anak pada bulan Safar, ibu dan anak atau bayi akan ditimbang sehingga seimbang dengan barang-barang yang dibawa oleh penduduk kampung pada masa itu. Si ibu tidak dibenarkan untuk baring melintang dan tidak boleh menyangkut tuala di leher. Suami pun tidak boleh melakukan perkara sama. Dan uri bayi akan dicuci, dimasukkan dalam tin, dicampurkan dengan abu dan diikat menggunakan kain putih. Manakala adat yang tidak menyalahi syariat adalah azan dan iqamat pada bayi, namun pelaksanaannya perlu ada sedikit pembetulan.
Kemudian menjaga pemakanan dengan mengelak makanan yang boleh memudaratkan kesehatan, dijaga oleh bidan sepanjang berpantang dan mengadakan kenduri akikah, mencukur rambut bayi dan menamakan bayi. Rumusan keseluruhan menunjukkan etnik Suluk di daerah Kudat Sabah masih mengamalkan beberapa kepercayaan nenek moyang dalam menyambut kelahiran. Amalan penjagaan makanan yang tidak melampau adalah sesuatu yang boleh dipertimbangkan, namun beberapa adat lain yang tidak selari dengan aspek kepatuhan syariah perlu diperbetulkan. Hal ini kerana amalan yang dipegang tanpa asas dalam syariat Islam dikhawatiri boleh menjerumuskan pengamalnya dengan perkara khurafat apabila mempercayai bahawa pengabaian amalan tertentu akan menyebabkan kemudaratan. Sehubungan itu, masyarakat perlulah berhati-hati dalam mengamalkan sebarang adat tradisi dan kepercayaan agar tidak terjerumus dalam perkara yang tidak selari dengan syariat. Sekian saja pembentangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.